Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Nabiyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan kurniaan daripada Allah dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dijemput dan juga kita dipertemukan dalam sebuah forum Ramadan Jihad Memburu Pahala. Sebelum itu terima kasih kepada kekanda saya Ustaz Khalid Osman selaku moderator dan pemudah cara kepada forum kita keseluruhannya pada pagi ini. Dan seterusnya yang dikasihi kedua-dua panelis jemputan ataupun panelis undangan kita pada hari ini, yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman dan juga yang berbahagia Tuan Guru Dr. Nizamuddin Zakaria yang akan mengupas perbincangan mengenai Ramadan Jihad Memburu Pahala. Dan sebelum itu, saya harapkan semua para hadirin hadirat, Datuk-Datuk, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya berada dalam keadaan yang terbaik. Bila buat forum online ni, kita boleh bebas sikit ya. Yang nak berjalan, nak dengar sambil berjalan pun boleh, nak dengar sambil berbaring pun ada, tak apa, tak ada masalah. Yang penting sampai ilmu itu, sampai matlamatnya dan sampai mesejnya. Ya. Dan alhamdulillah kita berada di ambang Ramadan Al-Mubarak 1443. Dan saya yakin inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Bak kata Al-Imam At-Tirmidhi, khairat Tirmidhi al-hadith, dia kata apa? Dia kata umpama seorang ataupun pasangan pengantin yang menantikan kegembiraan malam pertama perkahwinannya. Oh, tu dia punya gambaran dia tu. Excitementnya tu. Keseronokannya itu. Umpama ibu bapa yang menantikan kepulangan anaknya daripada jauh. Bagaimana kita menantikan kepulangan Ramadan dalam kehidupan kita, untuk kita sama-sama memaknai Ramadan, memurnikan Ramadan dengan yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, ayat yang sering kita baca ketika mana masuk sahaja bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu, supaya kamu mencapai kepada ketakwaan yang sebenar kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa puasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran serta keredaan Allah, akan diampunkan segala dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan sebuah syair yang sangat indah. Ata Ramadan mazra'atul ibad litathhiril qulubi minal fasad fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zaduka fattakhidhu ilal ma'ad faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawmal hasad. Apa kata-kata yang direkodkan oleh Imam Nujaim ini? Ramadan tiba bak ladang ibadah, menyucikan hati dari segala ulah. Tunaikan haknya segenap amal jua bicara. Persiapkan bekalmu itu ke akhirat sana. Siapa yang menyemai benih namun tidak disirami, pasti akan mengeluh kekecewaan di hari menuainya nanti. Ini satu perkara yang harus kita laksanakan dalam Ramadan. Dan bukan saya yang akan berbicara. Saya tahu mungkin ada di kalangan kita, lama pula moderator ni bercakap. Kita nak dengar panel. Saya bercakap paling lama ni je tuan-tuan. Lepas ni saya tanya je soalan. Cerita dia. Yang akan menjawab dan juga mengupas persoalan-persoalan kita pada pagi ini, insya-Allah
dua ahli panel yang saya kira sangat berkaliber, berwibawa untuk membincangkan dan juga memberi kefahaman kepada kita semua. InsyaAllah kita buka hati, buka minda dan kita buka segala yang mampu untuk memberikan kefahaman kita. InsyaAllah kita akan mendapat kebaikan. Panelis kita yang pertama yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Beliau merupakan penyelia Madrasah Muhammadiyah Kuala Kerai, Kelantan dan baru-baru ini dinobatkan sebagai ikon dakwah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Selama 18 tahun beliau bermukim di bumi Nabawi, Madinatul Munawwarah, bermula dari peringkat menengah sehinggalah mendapat PhD yang merupakan anak Malaysia ketiga yang memperolehi PhD di Universiti Islam Madinah Munawwarah pada tahun 2005. Panelis yang kedua yang berbahagia Tuan Guru Dr. Nizamuddin Zakaria, merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Dan beliau juga merupakan ahli Majlis Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, Indra Kayangan. Juga merupakan graduan dari Universiti Islam Madinah Munawwarah. Jadi pada pagi ini kita reunion. Moderator Universiti Islam Madinah Syariah tahun 2003. Saya selisih kapal terbang dengan Dr. Nizamuddin Zakaria. Dia balik dah, baru saya pergi. Dan saya sempat bersama dengan Tuan Guru Dr. Abdul Basit yang mengetuk kepala saya dan juga memugar kemalasan yang dalam diri ini dulu menjaga kami adik-adik ini dan bersama-sama kami melihat kejayaan beliau mendapat PhD di Universiti Madinah Al-Munawwarah. Dan sedikit lagi mengenai Tuan Guru Dr. Nizamuddin Zakaria dan juga terlupa. Tadi Ustaz Khalid pun kita punya alumni, abang saya juga sebab tu sebut kekanda tu. Sempat kita bersama selama 2 tahun alhamdulillah di Universiti Islam Madinah dan beliau juga merupakan kenalan keluarga terdekat kami lah. Rapat sejak daripada almarhum ayahanda kami berdua lagi. Alhamdulillah. Ustaz Nizam kita ni berkelulusan Universiti Islam Madinah dalam bidang Usuluddin. Mendapat sarjana di Universiti Melaya dan akhirnya memperolehi PhD dalam pengajian Sirah Studies di Universiti Sains Islam Malaysia. Alhamdulillah, kita berhadapan dengan pakar-pakar dan panel-panel yang mempunyai kemahiran dan juga insya-Allah dapat mengupas perbincangan kita pada pagi ini. Saya nak teruskan pusingan yang pertama ini dengan yang berbahagia Sahibul Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit. Apabila kita bercakap soal jihad, tajuk kita yang paling utama adalah jihad ni. Apakah relevansi, maknanya kaitan jihad ataupun mujahadah bila mana dikaitkan dengan bulan Ramadan dan juga dikaitkan dengan memburu pahala? Pahalanya sudah ada, apakah perlu lagi diburu ataupun bagaimana? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Ahmad Husni selaku moderator, Ustaz Khalid selaku pengacara awal dan semua warga kerja kementerian, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pagi yang ceria ini, 31 hari bulan 3 2022, sudah bersama kita 28 hari bulan Sya'ban 1443. Patutlah kita bincang tentang tajuk Ramadan dan mujahadah. Tadi Al-Fadhil Ustaz ni bagi soalan apa makna jihad tentang Ramadan. Apakah kita nak fikir tentang jihad? Dia kadang-kadang makna jihad sendiri tu ditakuti oleh orang. Jihad. Kita ingat jihad ni macam perang saja. Jihad tu banyak makna dia. Kan itu para ulama dia letak al-jihad dan mujahadah. Jihad dengan makna menggembeling tenaga, mencurahkan tenaga
untuk melakukan sesuatu perkara yang berat, baru dia panggil jihad. Ya, saya berjihad hari ini. Mengangkat kotak-kotak yang besar. Okey, jihad. Tapi kata, saya berjihad hari ini mengangkat 2 buah kitab. Orang tak kata jihad macam tu. Itu sebab jihad ni perlu kepada satu kerja yang berat. Karena itu bila kita kata, bila nak lawan nafsu, dia panggil mujahadatun nafsi. Lawan nafsu. Sebab nafsu ni bukan calang-calang. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi nafsu ni kalau dididik, diasuh, diatur, maka dia akan ikut apa yang terdidik. Karena itulah saya ingat kata-kata syair. Saya baca sikit 2 syair, mungkin Ustaz Husni boleh sambung. Tengok ke kopiah Turki dia tu nampak kemah dah tu. Kata di ahli qasidah, an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radha wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu kita ni macam baby, kanak-kanak. Kalau kita biarkan, dia menyusu dengan mak dia dah. Sampai pergi pasar raya, supermarket pun tarik tangan, mak nak susu. Tapi wa in taftimhu yanfatimi, kalau kamu lepaskan susu, dia boleh je lepas. Macam puan-puan yang berkerjaya ini. Paling lama berapa hari kot dia orang ni bagi susu ke anak? 2 minggu ada. Habis cuti kena pergi pejabat. Belum habis pantang lagi. Sudah maknanya, itulah yang dikatakan nafsu. Jadi bila nak kait dengan jihad, jihad tu ada banyak jenis. Jihad secara khusus bila sebut jihad, dia akan pergi ke peperangan. Tetapi jihad kita di sini dengan makna umum. Maknanya semua perkara yang berkait dengan penentangan kita terhadap nafsu, maka itu dia panggil jihadun nafsi. Salah satu daripada jihad nafsu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk mencapai satu tahap yang dikehendaki. Kalau kita nak guna orang pejabat ni KPI ke? KPI nak. Nak dapat KPI bulan Ramadan, ja'allakum tattaqun. Nak jadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa bukan senang, bukan mudah, bukan dengan tidur. Anda ingat dalam kelas dulu, mungkin Ustaz sini ingat, kan? Seorang syekh tu, kalau bulan Ramadan selalu baca doa, naumus saim ibadah, laisa bisahih. Ingat. Rahimahullahu taala. Syekhuna sudah meninggal dia. Dia bila tengok pelajar tidur dalam kelas, dia kata hadis kata tidur orang puasa itu ibadat itu tidak sahih. Orang berpuasa, orang berjihad, orang yang bangun menentang hawa nafsu, orang yang bekerja untuk Islam, untuk kehidupan, semua bekerja. Karena itu para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok kehidupan Nabi SAW, guru kami keluar sebuah buku nama dia Ma'ar Rasul fi Ramadan. Menarik kitab ni, kecil je. Mungkin ada ustaz-ustaz kita yang dah buat huraian kepada kitab. Ma'ar Rasul fi Ramadan, bersama Nabi dalam bulan Ramadan. Tak ada istilah tidur, tak ada istilah relax. Peperangan yang besar berlaku fi Ramadan, berlaku dalam bulan Ramadan. Maka kita kata jihadun nafsi, iaitulah bila mari puasa ni salah satu daripada jihad yang Allah Subhanahu Wa Taala nak anugerahkan kepada kita satu martabat. Martabat la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan satu program. Dia panggil mujahadatun nafsi khilal syahr Ramadan. Jihad nafsu sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan dianggap sebagai madrasah ataupun kita sebut satu camp latihan. Madrasah Rabbaniyah. Madrasah yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk seorang Muslim bermujahadah, berjihad, mendidik nafsu. Kalau kita kata nak lawan nafsu, lawan nafsu. Dan mencari kemenangan untuk melemahkan syahwat dan tentera-tentera syaitan yang mereka sudah diikat. Syaitan sendiri sudah diikat. Tetapi junud, tentera dia ada. Ana buat analogi mudahlah Ustaz Suni. Kata kita ni duduk di pejabat. Kalau kita nak tinggal pejabat, nak pergi kursus ke, nak pergi luar negara ke, nak pergi mana, pasti kita akan beri maklumat-maklumat, wakil-wakil, kan? Timbalan-timbalan, kamu jangan cuti. Ini kerja tugas-tugas kamu. Syaitan pun dia tahu, bulan Ramadan ni dia akan rehat, dia akan cuti sementara, dia diikat. Tapi arahan-arahan telah dikeluarkan. Karena itu kita dengar benda yang pelik-pelik. Nanti bulan Ramadan kita akan tayangkan satu cerita yang pelik. Apa benda cerita bulan Ramadan mau tayang cerita? Tak, bulan Ramadan kita kata mau tadarus Quran, bukan mau cari cerita yang pelik.
Maka intisarul syahwat, bagaimana kita nak lawan syahwat, itulah sebab manusia ni memang nafsu tu ada, terpasang. Kemudian diikuti oleh godaan syaitan. Jadi kita ada dua lawan satu. Syaitan lawan dengan ikut dengan nafsu, lawan kita seorang dengan keimanan. Tapi ingat, bila mari Ramadan, syaitan diikat. Jadi kita kena mujahadah lawan satu. Kalau dua orang datang gomor kita, tumbuk kita, kita kalah, kita rasa adalah juga sebabnya, nak cari alasan tak? 2-1. Tapi kalau one by one kalah juga, itu bukan salah orang lain, salah kita yang lemah, yang tidak kuat. Jadi para jemaah sekalian, Ramadan adalah merupakan peluang lil ijtihad. Untuk kita berijtihad ataupun mujahadah, peluang yang besar ini Allah Ta'ala buka ruang untuk kita berijtihad. Jadi ruang ini sangat besar sebenarnya. Kalau kita tidak ambil peluang yang besar ini, para peserta sekalian, satu kerugian yang amat besar. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, raghima anfu rajulin. Malu besar seorang itu. Dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfarlah. Berlalunya Ramadan 30 hari. Ada orang tanya, kalau kenapa Allah tak jadikan Ramadan tu seminggu? Kenapa 30 hari nah? Kita kata sekali seminggu tak cukup. Belum cukup. Peluang itu diberi kepada orang yang masih lagi lara. Orang yang pecut, bolehlah. Masuk je Ramadan terus dia ibadat. Tapi yang lara-lara ni, yang duduk masih lagi, orang panggil macam tarik tali ni, on off kata orang sekarang tak? Pergi mari ni. Yang antara bazir dengan Ramadan dengan bazar Ramadan. Kan? Dia ada dua qiraat situ. Ada orang baca baris atas, bazar Ramadan. Ada orang salah baca baris bawah, bazir Ramadan. Tuan-tuannya duduk kat bazar jangan marah dengan saya. Ini qiraat. Jadi qiraat tu ada khilaf situ kan. Maka Ramadan ni kita panggil bulan peluang yang besar, fursah as-saminah bahasa Arab kata. Fursah besar lil abidin, bagi orang yang nak beribadat kepada Allah Taala. Anugerah yang besar yang Allah hantar bagi kepada kita, jangan sekali-kali kita biarkan. Manusia ni memang ada nafsu, ada syahwat. Ada kalanya kita tergelincir, salah kaki, tetapi Allah Taala yang maha bijaksana, yang maha rahmat kepada hamba dia, diberinya peluang 1 bulan khas, syaitan sudah ada, dibuka pintu syurga, sehingga akan pintu syurga berbeza dengan pintu neraka. Syurga 8, neraka 7. Orang tanya kenapa tak sama? Langit dengan bumi sama 7, tapi kenapa syurga dengan neraka berbeza? Kata di para ulama tadabbur, hadhihi tadullu ala sa'ati rahmatillah. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Taala, dia nak beri kepada kita kebajikan. Maka kita banyak tersasar daripada matlamat asal. Jadi nafsu kita suruh macam-macam kita. Kata itulah kata Al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala, dia kata ma'alajtu syai'an ashadda alayya min nafsi. Tak ada benda yang aku nak ubati, nak mencari penawar lebih daripada nak mengubati nafsu aku. Sebab nafsu ni dia duduk dengan kita. Kita lara sikit, dia akan tarik kita ke tempat-tempat yang tak baik. Kita hidup baik-baik contohnya. Banyak zikir, banyak ibadat, banyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali-sekali bila jumpa kawan-kawan yang lara juga, mereka akan tarik kita. Kita bukan nak mengumpat orang pun, kita membawang je. Dia punya bahasa. Sekarang ni bawang-bawang pula keluar. Mengumpat-ngumpat tak main. Kan? Maknanya, dia akan tarik secara indirect. Pergi. Jadi kita yang tersasar, inilah waktu kita peluang, waktu kita nak balik kepada Allah Azza wa Jalla, maka bulan yang besar ini, pahala juga besar, pahala yang berganda, peluang yang kita ambil inilah untuk mujahadah. Manakala musim lain kita boleh sedekah RM1 ya sekali pergi ke tabung masjid, Ramadan ni jangan RM1, naiklah RM2 ataupun RM10. Dan kalau dulu kita boleh bagi sedekah jarang-jarang, bulan Ramadan ni masya-Allah syahrul judi wal karam kata orang. Bulan orang jadi pemurah, bulan orang jadi terbuka luas dia punya tangan. Kenapa? Sebab kita berlapar. Bila kita lapar, kita ingatlah orang lapar. Sekarang ini sibuk dengan B40 ni. Kita jangan kata manusia ni Allah SWT buat tafawut.
Kalau kita beri peluang kepada moderator pada Ustaz Sunni cerita tentang kenapa Allah jadikan orang miskin. Ada B40. B berapa lagi? Bawah pada 40 ada lagi. Lebih miskin. Kalau kita kata ba'isul fakir, berapa B? Kau tak ada dah, sekat 40 ya? CD kot. Boleh tu lagi dah. Kan dalam Quran dia beza di antara innamal fuqara'u linnamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, itu perbezaan. Tapi dalam kitab adalah kata ba'isal fakir, maknanya fakir itu. Kalau kata B40 mungkin C40 Ustaz Sunni kata. Itu gurau ya. Jangan pula kita nak ubah punya orang punya istilah. Maka di sini para jemaah sekalian, inilah peluang yang kita nak ambil, bagaimana fursah yang ada ini supaya kita dapat merealisasikan dalam hidup kita. Maka di situ para ulama mengatakan beberapa tip. Kita bagi tip sikit. Kalau masa habis, moderator kena bagi tahu. Saya ni baru nak panas enjin ni Ustaz. Apakah tip? Tapi adab berforum kita kena jaga waktu. Wasail, cara-cara untuk kita mujahadatun nafsi. Yang pertama, an-niyatus shadiqah. Mesti ada pasang niat yang jitu, yang ikhlas. Bahawa Ramadan ini aku akan jadi manusia yang baik, dan untuk menggilakkan balik keimanan kita, dan untuk nak muhasabah balik diri kita, di mana tempat yang silap kita akan tinggalkan, kita akan perbetulkan, di mana kekurangan kita akan tambahkan, yang mana sudah sempurna kita akan kekalkan. Itu dia panggil an-niyatus shadiqah. Itu yang pertama sekali. Keazaman yang jitu, niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 21. Allah kata apa? Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Allah kata, andainya mereka benar betul-betul benar kerana Allah, niat dia, keazaman dia, keikhlasan dia, betul-betul kerana Allah, Allah Ta'ala akan beri kebaikan yang besar kepada mereka. Jadi sekarang ni kita nak masuk dalam Ramadan ini, kita letak niat yang baik, inilah peluang, inilah masa, inilah. Maka kita akan letak kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla dengan niat yang sadiqah. Allah akan bantu, insya-Allah. Tapi kalau awal-awal lagi, kan, buat lemah selalu dah. Ramadan mari, sedap tidur. Kerja-kerja tak ada dah. Nak pergi sana sini pun, waktu makan pun tidurlah, jawab dia. As-saumun naim, jawabnya an-naimus saim. Ataupun orang tidur yang berpuasa. Nah, tak salah tidur, tapi ada had dia. Waktu keemasan orang tak tidur. Tuan-tuan ingat, kenapa orang dalam syurga dia tak tidur? Dalam ahli syurga dia tak tidur. Tak ada lagi dah dia nak tidur. Sebab ya tana'amun, mereka menikmati segala yang ada. Kita ni bila tidur tak ada nikmat dah. Mana ada kata. Cuma kita oleh kerana badan penat, kita perlu pada tidur. Bila tidur, rasalah nikmat tidur itu. Tapi bagi orang ahli syurga dia tak penat. Dia makan bukan kerana lapar, dia makan suka-suka aje. Jadi kita kena buat. Wasilah yang kedua yang kita kena perbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa dia sentiasa beristighfar, Allah Ta'ala akan bukakan lorong-lorong yang sempit jadi luas. Kesusahan akan diganti dengan kesenangan. Stres akan dijadikan dengan ketenangan. Dengan orang panggil lapang dada. Jadi kita banyak istighfar. Dia ada setengah orang ni dia silap faham. Dia kata kita ni ustaz, nanti bulan Ramadan lah kita istighfar. Nanti bulan Ramadan lah kita taubat. Ana buat analogi mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata kita nak travel, nak musafir. Bila kita servis kereta? Pagi musafir ataupun sehari sebelum? 2 hari sebelum kita dah hantar pusat servis kereta dah. Saya nak travel jauh ni. Daripada timur ke barat contohnya. Atau nak pergi mana-mana saja. Maka dia cek betul-betul. Dengan tayarnya, dengan pelaknya, dengan semua kita bermakna kita nak masuk bulan Ramadan, bulan orang pecut ibadat, kita baru nak baiki tayar, baru nak tukar minyak hitam, kita kata terlambat kita. Masuk Ramadan bukan baru nak mula, tapi nak tukar giar, kata orang. Maka perbanyakkan istighfar dan taubat yang benar di saat ini. Kemudian jangan lupa kita juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala sampaikan kita Ramadan dan kita dapat melakukan ibadat yang terbaik. Jadi hari ini di antara doa yang diajar oleh ulama salafus salih, tuan-tuan ikut saya baca, ikut saya baca. Allahumma sallimni li Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Biasa kita dengar imam kita duduk
dia doakan Allahumma ballighna Ramadan. Dia minta sampai aja. Kita tambah lagi wasallim Ramadanali, dan serahkanlah Ramadan itu sepenuhnya peluang yang besar untuk aku beribadah sebanyak mungkin dalam Ramadan. Kemudian jangan lupa kesan daripada ibadat itu yang penting bagi kita, qabul, Allah Taala terima. Maka kita minta yang ketiga wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah sampaikan, terimalah daripadaku segala ibadat yang baik itu. Baik, sebagai penutup bicara pusingan yang pertama ini, apakah kesan? Dia panggil samarah ataupun simar, buah daripada muhasabatun nafsi daripada Ramadan ini. Maka kita mengatakan bahawa syaitan sentiasa menunggu-nunggu di mana saja mereka berada, di mana saja peluang yang ada. Jadi inilah peluang kita nak sempitkan ruang syaitan dengan kita berpuasa, dengan kita mencari peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita bersungguh-sungguh. Kita ni kalau kita tengok orang bersungguh, saya suka tengok jemaah di Mekah. Oleh kerana orang pergi haji dengan niat yang baik, subuh pukul 4.30, pukul 2 pagi, pukul 1 dah bangun. Dah pergi ke masjid. Maghrib macam tu juga. Pergi asar tak balik isya. Sebab itu dia panggil waktu orang semua bermujahadah. Sekarang ni Ramadan, orang sibuk dengan tadarus Quran, orang sibuk dengan baca Quran, orang sibuk dengan sedekah, orang sibuk dengan perkara yang baik. Kalau kita masih lagi tidak mujahadatun nafsi, tidak usahakan diri kita masuk dalam qafilatul khair, kafilah yang baik-baik ini, kita akan ketinggalan jauh di belakang para jemaah sekalian. Maka itulah yang dikatakan kesan daripada kita bermujahadah. Insya-Allah kita akan dapat mencapai la'allakum tattaqun. Allah nak kita jadi orang baik, Allah nak kita jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kita akan dapat mencapainya dengan kedatangan Ramadan pada kali ini dan kali-kali yang lain. Allahumma a'id alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, rezekikan kami dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan kita sihat walafiat, dapat bermujahadah meneruskan ibadat yang baik. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira, diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit atas ulasan yang saya kira cukup, mencukupi dan mencakupi. Masya-Allah. Jami'un wa mani'un. Jadi alhamdulillah. Untuk kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat, semua penonton yang dikasihi ataupun peserta-peserta forum pada pagi ini, kepiah kat atas kepala saya ini kepiah Sultan Turki Pencen, ya, dia tak ada kena-mengena dengan lain. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah. Ramadan ruang berpahala lebih luas, awasilah jangan leka nanti terlepas. Jadi itulah rumusan daripada apa yang disebutkan dan dibicarakan oleh yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit sebentar tadi. Saya ingin terus kepada yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Nizamuddin kita. Banyak hadis-hadis yang direkodkan mengisahkan tentang fadilat dan kelebihan Ramadan. Mohon yang berbahagia doktor berkongsi dengan kami motivasi nabawi yang diharapkan boleh menyuburkan inspirasi untuk kita menjadikan Ramadan kita penuh makna. Dipersilakan yang berbahagia doktor. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Afdhalus salawat wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasih lagi hormati Sahabat Fadilah Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, dan muliakan Sahabat Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pengurusan tertinggi dan kaki tangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, juga pihak penganjur unit integriti Kementerian, muslimin wa muslimat, para penonton yang moga-moga dengan semangat kita menyambut ketibaan Ramadan. Moga-moga Allah memperjodoh temukan kita dengan Ramadan Al-Mubarak. Ayat yang kita mulakan tadi, yang bermaksud selepas Ustaz Husni dah sebut tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka saya sambung pula ayat yang berikutnya.
Iaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itulah masa bulan yang kamu berpuasa di bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan inilah juga diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian insan. Juga keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk. Juga yang menjelaskan perbezaan di antara kebenaran dan kebatilan. Oleh itu, siapa di antara kalian yang berada di bulan Ramadan menyaksikan Ramadan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Rasulullah SAW dalam hal maknanya dengan kata yang lain, kempen, ajak. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia kerana menganjurkan program yang mengajak dan mengalu-alukan dan kempen untuk ketibaan Ramadan ni sesama warga dan sesama semua iaitu warganet dan seumpamanya. Ini adalah satu program yang moga-moga kita mengikut juga sunnah Rasulullah SAW. Biarpun pada zaman Rasulullah tidak ada yang disebut sebagai jabatan dan kementerian yang mampu menguar-uarkan, tetapi Nabi di atas platform mimbar baginda akan mengalu-alukan ketibaan Ramadan. Di atas mimbar baginda Rasulullah SAW mengucapkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun farada Allah subhanahu wa ta'ala alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim atau kama qala." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Nasiruddin Albani, bermaksud bila naik ataupun Rasulullah berada di mimbar baginda, Rasulullah akan menyebutkan, datang kepada kalian bulan Ramadan ini, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan pada bulan Ramadan ini berpuasa, dan bulan yang dibuka pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit yang paling agung, yang paling besar, 7 petala langit itu dibuka. Dalam riwayat iaitu tuftah, dibuka pintu-pintu syurga. Dalam riwayat yang lain disebutkan pintu-pintu surga. Yang mana pintu surga itu luasnya 50 tahun perjalanan. Dan ditutup akan pintu-pintu neraka. Dibelenggu akan syaitan-syaitan yang disebutkan oleh Tuan Guru Datuk Abdul Basit tadi. Maknanya syaitan dibelenggu. Dan kita pun akan hanya berlawan one by one, satu dengan nafsu saja. Pun begitu, kita kena faham bahawa tarbiyah syaitan tu sebelah bulan lamanya kadang-kadang membekas dan memberi kesan. Yang itu yang kita kena buang terus, tarbiyah syaitan itu. Supaya kita menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk kita benar-benar fokus kepada ketakwaan dan keimanan. Rasulullah tambah lagi, pada bulan inilah terdapat satu malam yang nilainya lebih khair daripada alfi syahr. Sesiapa yang tak dapat lagi malam itu, kelebihan iaitu Ramadan dan kelebihan malam Ramadan iaitu Lailatul Qadar ini, maka dia terlepas kebajikan yang besar. Pada riwayat yang lain disebutkan hadis yang menyebutkan iaitu fayunadi munadi, dan diseru pada malam iaitu Ramadan itu, ya baghiyal khair, wahai orang yang semangat, yang berbunga-bunga hatinya, yang begitu iaitu sambut dengan penuh kesukaan dan dengan terbuka hatinya dengan Ramadan ini, akbil, maka sambutlah dengan meluru, dengan bersungguh-sungguh. Ini yang dikatakan jihad, yang Rasulullah kempen ni. Wahai baghiyal khair, wahai orang-orang yang nak kebaikan, mari, jom. Wa ya baghiyal syar, wahai orang yang masih lagi dengan perangai, dengan karat jahiliahnya, dengan perangai maksiatnya yang terdahulu, maka berhentilah, tobatlah. Disuruh dalam kempen Rasulullah SAW, walillahi utaqa minan nar, bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kerahmatannya akan membebaskan pada setiap malam daripada neraka Allah, dibebaskan neraka Allah. Wa dzalika kulla lailatin, dan ia berlaku pada setiap malam. Jadi ia bulan kerahmatan, ia bulan kerahmatan, keberkahan, bulan diturun Al-Quran, bulan puasa.
bulan dibuka pintu surga, bulan ditutup pintu neraka, bulan yang disebutkan juga iaitu diikat para syaitan, bulan dibebaskan warga-warga yang patut dalam neraka dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini disebutkan oleh Abu Walid Al-Baji bahawa ia bermaksud dengan zahirnya, walaupun ada yang mentakwilnya sebagai iaitu kekuatan ataupun keinginan buat maksiat itu semakin kendur apabila kita berlapar. Namun ada juga yang mentafsirkan bahawa memang benar-benar syaitan itu dibelenggu. Dan Ibnu Al-Arabi menyatakan bahawa dibuka pintu-pintu surga agar kita menambahkan doa, kita menambahkan munajat, kita menambahkan harapan kita ar-raja, dan kita menambahkan amalan menuju ke surga Allah. Dengan yang demikian kita punya fokus kita apabila sudah Allah menawarkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, surat tawaran Allah pun diberikan dan tawarannya akan mendapat sijil ketakwaan. Bagaimana nak mendapat sijil ketakwaan? Inilah surat tawaran yang Allah panggil wahai orang-orang yang beriman dengan panggilan yang paling hormat, paling cantik, paling mulia. Yang disebut dalam tafsir sebagai nida'ut tashrif. Bagaikan Allah mempersilakan, silalah, sambutlah tawaran ini. Kalau kita buat tak tahu lagi, alangkah malangnya kerana Allah dengan begitu santun mempersilakan dan menawarkan kepada kita agar kita meraih ketakwaan. Dan ketakwaan itulah sebaik-baik, iaitu pangkat dan darajat, iaitu bahawa sebaik-baik manusia itu adalah merupakan atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian ialah dengan ketakwaan. Sedang para hadirin, para muslimin wal muslimat rahimakumullah, bila kita akan sebut tadi tentang B40, ramai yang iaitu susah dan fakir. Walaupun sedemikian, jangan kita risau bahawa surga yang walaupun mahal harganya, namun tidaklah iaitu menghalang dan tidaklah menyebabkan orang yang miskin itu tidak mampu memilikinya. Kerana harga surga itu bukan pada ringgit, dinar, dirhamnya, tetapi pada ketakwaan. Tetapi nilai surga itu ialah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga di antara motivasi-motivasi yang Nabi lakukan untuk memperkasakan inspirasi untuk kita taat buat kebaikan ini. Maka Rasulullah SAW dalam kadang-kadang dengan nada amaran, dengan nada memberikan iaitu teguran kepada orang yang masih lagi sudah sampai ketiba Ramadan tetapi masih tidak peduli dengan ketiba Ramadan. Ja'a fi hadis, dalam hadis Rasulullah raqiya al-mimbar, naik mimbar, dan di tangga yang pertama Rasulullah menyebutkan amin, pada tingkat tangga yang kedua Nabi berkata lagi amin, dan pada tingkat tangga yang ketiga Rasulullah kata lagi amin. Para sahabat bertanya, kami mendengar Tuhan telah pun menyebutkan amin sebanyak 3 kali. Apakah di sebalik ucapan ya Tuhan mustajabkanlah? Maka Rasulullah memberikan maksud dan juga yang tersirat di sebalik Nabi mengaminkan. Rasulullah berkata, ketika aku naik tangga yang pertama datang Jibril, dan Jibril berkata, celakalah abdun adraka Ramadan fansalaka minhu wa lam yughfar lahu. Amat-amat celakalah bagi seseorang hamba yang kalau sudah tiba Ramadan dan berakhir tidak tiba-tiba masih lagi tidak terampun dosa-dosa. Maka aku mendengar Jibril berkata sedemikian, aku pun kata amin, ya Tuhan perkenankan. Berkata Jibril lagi, syaqiyu, yaitu syaqiyun ataupun syaqiya abdun, celakalah seorang hamba, rugilah seorang hamba itu, adraka walidayh, ada mak bapak lagi, ataupun salah seorang daripada kedua-duanya, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak pun menyebabkan dia boleh masuk dalam surga. Faqultu amin, kemudian aku naik tangga yang ketiga dan berkata lagi Jibril, syaqiya, celakalah, yaitu hamba yang kalau disebut bukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, tiba-tiba disebut Nabi Muhammad SAW tidak berselawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW.
hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Bukhari. Maka sambil kita menyebutkan tentang yaitu Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita hidupkan yaitu berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Apabila kita menyebut tentang kempen Ramadan dan untuk menggalakkan minat orang berjihad, meraih pahala mujahadatun nafs. Saya teringat waktu budak-budak kecil tu, waktu sekolah menengah kan. Dulu zaman belum ada lagi laman-laman sosial dan diviralkan hadis-hadis begini. Tetapi ditempel di papan-papan ataupun di surau-surau di masjid-masjid. Hadis yang masyhur, bila malam pertama Ramadan akan dihapuskan dosa-dosa seumpama bayi baru dilahirkan. Pada malam kedua akan dapat fadilat begini. Sampai 30 hari Ramadan itu 30. Itu fadilat malam-malam. Dan diambil daripada kitab Durratun Nasihin. Hadis daripada Ali bin Abi Talib dan seumpamanya. Kita pun semangatlah dengan hadis tersebut. Rupa-rupanya berhati-hati. Semak sebelum sebar dahulu. Ini juga yang dipegang oleh Kementerian Komunikasi juga. Bahawa kita kena semak. Ada juga terkadang hadis-hadis yang kita ingin nak menggalak dan kempenkan untuk orang berpuasa, giat berjihad, meraih pahala, tiba-tiba hadis itu hadis maudhu'. Ya Allah. Maka kita kena pada itu, cuba kita dengan saringan dan pemeriksaan yang teliti, barulah kita mengkongsikan hadis-hadis itu kepada orang ramai, kepada warga, iaitu media sosial dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apakah bulan Ramadan ini bulan yang agung? Kerana bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Berkata Rashid Ridha rahimahullah bahawa hikmat bulan ini sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Kerana pada bulan inilah turunnya Al-Quran yang membawa hidayah kepada semua insan. Dan disitulah juga tertabal dan ternobatnya kerasulan Nabi junjungan. Dengan sebab itulah diangkat dan diletakkan bulan yang sebaik-baik bulan ialah bulan Ramadan. Berkata Ibnu Sa'di juga, itulah syahrun yang mulia, syahrun azim, yang kita mendapat kelebihan turunnya Al-Quran yang membawa kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Sidang warga dan juga sedang jemaah yang dimuliakan, seperti mana Ustaz Husni sebut tadi, man shoma Ramadan imanan, antara perkara yang paling Rasulullah sebutkan di bulan Ramadan ini tiga jenis lafaz. Satu lafaz Nabi kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan beriktikad akan ia merupakan kefarduan daripada Allah dan juga mengharapkan ganjaran itu daripada Allah, Allah ampun dosa yang taqaddama min dhanbi yang terdahulu. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata pula, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, tarawih pula. Maknanya ada as-siyam, ada al-qiyam. So dia bukan aktiviti hari siang saja, dia waktu malam pun kena hidupkan. Jangan kita lupa bahawa selepas terbenam ada acara Ramadan yang perlu kita sempurnakan. Untuk kita berjihad betul-betul. Bukan berlapar, berdahaga, juga mengelak daripada muftirat, tetapi malam itu pula dengan al-qiyam. Maka Nabi kata pula, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban, Allah ampunkan dosa-dosa. Dan ada hadis yang ketiga pula Nabi kata, man qama lailatul qadar, imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan lailatul qadar dengan imanan wa ihtisaban, Allah ampunkan dosa-dosa. Maka semuanya ini menjurus kepada nawaitu yang betul. Agar kita sambut Ramadan bukan ikut-ikutan, bukan adat kebiasaan, bukan seperti mana yang disebut oleh para ulama bahawa manusia ini kadang ada banyak kumpulan yang sambut Ramadan. Ada ahli adat. Adat ini bila mulai musim Ramadan aja dia pun akan nampak Ramadan ini, wah, bulan bazar Ramadan, bulan ayam panggang, bulan kambing bakar, bulan cincau, bulan, wah, dia punya menu-menu yang tak pernah muncul, tiba-tiba mari daripada mana tak tahu.
tiba-tiba muncul menu-menu yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Tiba-tiba dia hanya muncul di bulan Ramadan. Dia hanya turun di bulan Ramadan. Jadi akhirnya dia nampak bulan Ramadan, bulan ada berita, bulan Ramadan ada lagu raya. Bulan ini hanya berbentuk nostalgia, kenangan-kenangan dan adat semata-mata. Dan ada satu kumpulan yang mana ahli tijarat. Tijarat ni berniaga. Wah, dia pula target dia setiap malam berapa nak untung. Dan dia pulun betul-betul nak bisnes niaga. Dan kadang-kadang yang paling kita kadang-kadang merasa kerugian kalaulah sampai Ramadan itu menyebabkan dia itu tertinggal tarawih, tertinggal qiyamul lail kerana berniaga. Itu yang kita risaukan. Tak dinafikan kadang-kadang bila kita duduk di masjid dan ramai juga. Waktu saya ingat saya di bulan Ramadan di Madinah, Masya Allah, setiap hari kita makan makanan free, nasi arak, ayam belah dua aja. Sebab apa? Ada juga golongan-golongan businessman, golongan-golongan hartawan yang tolong support belanja buka puasa di Masjid Nabawi. Sampai sekarang masih ada lagi budaya itu. Kan? Dan ada ahli yang ketiga, dia dipanggil ahli maksiat. Bila datang Ramadan, dia begitu sentak dengan ketibaan Ramadan. Bila datang Ramadan, kadang-kadang dia travel keluar negara pula, cari tempat yang boleh bermusafir, yang boleh berbuka puasa. Ada saja dia punya kelentong dan alasannya supaya tak terbeban dengan. Dan sebaik-baiknya kita menjadi ahli taat, menjadi ahli taat yang gembira, yang berbesar hati dengan ketibaan Ramadan yang disebutkan juga oleh Abdullah bin Mubarak bahawa sambutlah Ramadan seumpama kita yang tidak bertemu dengan kekasih selama setahun, maka ketibaan Ramadan bagaikan kekasih yang dirindui setahun tidak bertemu, maka betul-betul kita sambut ketibaan Ramadan yang bertamu dalam laman kehidupan kita sehari-hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita bila sebut bulan puasa ini bulan maghfirah. Bulan puasa ni kadang-kadang bila tarawih kita berhenti sat, kita akan berdoa. Allahumma innaka afuwun karim ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bulan inilah bulan yang paling-paling kita akan memohon ampunan daripada Allah. Sampai Abbas bin Abdul Muttalib jumpa, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku doa yang paling terbaik. Maka Rasulullah kata, ya Abbas, ya ammi Rasulillah, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fi dunia wal akhirah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wahai Abbas, wahai bapa saudara Rasulullah, mintalah keampunan ataupun afiah di dunia wal akhirah. Aisyah pernah tanya lagi, ya Rasulullah, kalaulah aku berjodoh temu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku nak berdoa? Nabi pesan dan Nabi ajak, wahai Aisyah, bacalah ataupun semula doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadat yang paling Allah cintai sehingga kan Allah menyebutkan kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan ada raqib atid akan catat, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, itulah urusan aku dan aku berhak memberikan balasan untuknya. Wa siyamu junnah, puasa itu perisai. Seseorang apabila dia berpuasa, fala yarfud, jangan cakap yang tak senang. Wala yaskhab, ataupun dia cakap dengan menengking-nengking. Fa in sabahu ahadun, kalaulah ada orang yang bergaduh dengan dia. Au qatalahu, kata dia celaka, kata ada yang tak elok, bodoh ke apa kan. Falyaqul inni imru'un sha'im, katakanlah aku ni berpuasa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la khawlu fi fami sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sesungguhnya Nabi kata, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangan kekuasaan Allah, walaupun mulut orang berpuasa itu busuk, tetapi ia adalah merupakan wangi di sisi Allah sewangi kasturi. Semua ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, merupakan motivasi-motivasi Nabi dan ajakan-ajakan Nabi dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW membawa kepada kita untuk kita menjadikan Ramadan dengan as-siyam, dengan Al-Quran, menjadikan teman kepada kita
Dan itulah teman setia anda. Itulah teman setia anda. Kalau kita mati nanti, yang akan bersama-sama dengan kita dalam kubur kita ialah as-siyam wal qiyam. Dalam hadis Nabi berkata daripada Abdullah bin Amr bin As, as-siyam wal al-Qur'ani yashfa'an. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat. Berkata puasa itu akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, akulah penyebab terhalang dia makan, terhalang dia minum, terhalang dia syahwat pada siang hari. Maka tolonglah dia. Aku nak membela dia. Berkata pula Al-Quran, akulah pula yang telah menghalang dia daripada tidur di malam hari. Maka tolonglah dia. Kedua-dua ini perlu digandingkan. As-siyam dan juga al-qiyam, termasuk juga tilawatil Quran. Ya, ini dengan kita dah sebut tadi bahawa bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bacalah dan bacalah, ada dua kaedah. Satu, ta'abbudi, iaitu dengan kita moga-moga dapat pahala di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap satu huruf dapat 10 kali ganda. Bismillahirrahmanirrahim dah 190 kali ganda. Dan ada bacaan yang kita panggil tadabbur. So, satu hari kalau boleh satu juzuk. Kemudian kalau nak tadabbur, ambil satu ayat. Duduk dengan isteri, dengan anak-anak, ambil satu ayat. Sebelum nak buka puasa tu, baca satu ayat dan baca terjemahan dia. Maka itulah yang elok kita hidupkan dan kita sambut. Teringat kita bulan Ramadan dulu kan, ada filem tentang sirah Nabi. Maka elok juga kita tayangkan sirah Nabi, Badar, Al-Kubra, Fathu Makkah. Dan juga kalau boleh ditayangkan dan disiarkan seperti mana yang sudah ada juga dalam TV Hijrah dan seumpamanya, iklan-iklan yang berkisar Ramadan tentang puasa dengan kebaikannya, tentang iaitu iftar, pahala memberi iftar kepada orang yang berbuka puasa. Maka perlu juga iklan-iklan yang menggamit, yang mengajak kita untuk kita melakukan ibadat di bulan puasa ini. Bukan sekadar iklan kurma aja, kan? Iklan kurma, keenakan kurma dari Timur Tengah, Yusuf Tayyub. Masya Allah, itu bulan Ramadan tu. Tetapi kita nak juga iklan memberi iftar kepada orang yang berbuka, orang yang susah. Moga-moga kita dapat menghidupkan Ramadan dengan motivasi yang Nabi pesan, agar kita dengan keimanan, iaitu keimanan kepada Tuhan dan juga mengharap tidak lain dan tidak bukan ganjaran daripada Allah. Moga dimakbulkan amalan kita. Itu saja untuk round yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nizamuddin Zakaria atas ulasan dan perkongsian hadis-hadis Nabi SAW yang ternyata memberikan motivasi kepada kita, sama ada menerusi hadis-hadis galakan ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan amaran. Hadis-hadis yang kita dengar menyantuni setiap peringkat. Yang kaya, yang miskin, yang pertengahan, yang tua, yang muda dan semua peringkat, termasuk hakikat puasa itu sendiri yang berperanan memberikan syafaat dan menjadi perisai kepada diri orang yang beriman. Hebat, hebat. Kalau kita dengar motivasi Nabawi ini, sudah tentu kita akan lebih bersemangat untuk kita mengharungi Ramadan dengan lebih baik. Pintu syurga terbuka luas, pintu neraka tertutup rapat. Rajinlah ibadah, jangan bermalas, pahala diperoleh bersulam berkat. InsyaAllah, moga-moga kita sentiasa dipenuhi dengan kerajinan sepanjang kita melaksanakan ibadah Ramadan. Baik, saya nak teruskan kepada yang berbahagia Fadilatul Syekh, Tuan Guru, Datuk Dr. Abdul Basit. Amalan kita ni akan berjaya dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum bicara, ilmu sebelum beramal. Ramai yang mungkin masih keliru hukum hakam yang berkisar puasa Ramadan. Terutama berkait soal perubatan. Yang ini pun penting juga untuk kita tekuni. Rawatan ataupun keadaan-keadaan kesihatan individu. Sama ada dari aspek keabsahan puasa, nak tahu sah ke tidak puasa, boleh berbuka atau tidak, batal puasa atau tidak dan sebaliknya. Mohon penjelasan yang berbahagia Datuk Faila, tafadhal ma'jura wa mashkura. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadil Ustaz Husni selaku moderator, muslimin dan muslimat para peserta sekalian, persoalan kita bila kita nak puasa kena ada ilmu. Apa saja ibadat kita tu perlu pada ilmu. Kerana ibadat ni dia ada syarat. Syarat ada dua. Satu dia panggil syarat sah, satu lagi syarat wajib. Bagi kita orang Islam, kita sudah tahu. Puasa itu wajib ke atas orang yang mampu. Yang sudah akil, yang sudah balik, yang mampu, ada kemampuan. Dan satu lagi dia tambah, tidak bermusafir dan tidak ada halangan. Panjang pula kalau dia syarah. Tapi anak tak nak syarah hari ini, Ustaz Husni tak suruh mengajar kitab hari ini, dia suruh syarah. Dia suruh bagi tahu je siapa yang patut berpuasa dan siapa yang diberi kelonggaran untuk menangguhkan puasa. Bukan tak berpuasa, menangguhkan puasa. Para jemaah sekalian, di antara benda ajaib dalam Ramadan ini, cuba tengok yang ada Quran tu buka mushaf ayat surah Al-Baqarah ayat 183 berakhir dengan ayat 188. 183 sehingga 188 itu dia panggil ayat puasa. Dia berbeza dengan hukum lain. Puasa ni Allah letak satu tempat je. Satu tempat mana kita kalau kita tengok di mushaf kita tu muka surah 28. Yang penting yang ayat lah senang. Ayat 183 sehingga 188 dia panggil ayatus siyam, ayat puasa. Maka Allah SWT letak di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayyamin ma'dudat. Allah kata beberapa hari yang berbilang saja, bukannya lama pun. Sebulan. Sebulan pula tak ada 31 hari, dia ada 30, 29. Itu dia panggil bulan Hijri, 29, 30. Kalau bulan miladi, dia pergi kepada 31, 28 pun ada. Tapi yang kita nak, Allah Ta'ala sebut sini, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ. Siapa di kalangan kamu yang sakit atau bermusafir, maka dia boleh buka, boleh ganti pada hari lain. Ini berbezanya puasa dengan solat. Solat tak ada gini kita musafir, kita tangguh nanti balik kita qada semua. Ataupun siang hari kita travel, naik boat lah, naik cruise, naik ni, malam nanti balik hotel kita qada. La. Yang ada hanya jamak dan qasar, tidak ada penangguhan sampai malam, tidak ada. Maghrib dengan Isya bolehlah tangguh malam. Maka orang yang berpuasa, dia ada dua yang kita kena ulang kaji. Yang pertama dia panggil rukun puasa. Rukun puasa yang pertama, dua saja rukun tu, tuan jangan bimbang. Satu dia panggil niat. Niat ni macam mana? Senang je niat. Pada malam Ramadan, masuk majlis raja-raja dan istiar kita berpuasa besok, maka kita pun niat, aku puasa esok. Bas dalam hati kita. Kalau kita nak belajar format betul, nawaitu shaum ghadin pun boleh. Kalau kita tak nak, kalau kita nak bahasa Melayu, aku puasa esok Ramadan, khalas. Kita puasalah kita esok. Rukun yang kedua dia panggil al-imsak, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang jadi perbahasan kitanya, apa yang batalkan, yang batal tak batal puasa itulah yang jadi perbincangan. Adapun bab niat, saya rasa senang ya tu. Cuma mungkinlah tuan-tuan mungkin nak tanya, ataupun kita lepaskan dalam sesi pertanyaan nanti. Daripada dia tanya, baik kita jawab. Lagi senang. Ada orang tanya, Ustaz, ada juga orang ajar niat puasa sebulan tu macam mana? Sedap juga dia punya soalan. Kita kata itu pandangan dalam fiqh mazhab Imam Malik membenarkan niat puasa sebulan. Habis kita nak buat ke tidak? Buat je lah. Apa faedah? Ada faedah. Kita ni dengan syaitan, seperti saya sebut tadilah, di awal pusingan pertama tadi. Syaitan ni dia walaupun dia dah pencin, tapi tentera-tentera dia masih lagi bermaharajalela. Masih lagi berkuasa. Dia kadang-kadang dia mari, awak puasa ya, semalam kau tak niat lah. Sudah. Bila dia mari ni, menggelabah kita. Betul ke tak niat? Macam tak niat, macam niat. Sudah. Dah kalau kau tak niat, puasa kau tak sah. Habis
Kau duduk apa makan je lah. Sudah. Dia tarik sikit-sikit. Oh, pandai. Dia macam orang mancing ikan ya, slow-slow tarik. Akhir kali tak puasa. Kebetulan isteri pun cuti juga. Dah tak puasa, apa cerita lagi? Kita kata banyaklah dia punya kaitan. Jadi andainya kita dah niat sebulan, kita kata kita cutkan was-was syaitan tu. Aku dah niat sebulan. Kalau tak ada package dah ada. Itu penting. Benda tu khilaf lah. Tapi ramai para pendakwah kita, asatidah kita sebut benda ni. Jadi saya sebut supaya tuan-tuan dapat maklumat awal. Adapun perkara yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama Islam, yang pertama sekali makan dengan sengaja. Sama juga minum dengan sengaja. Tapi kalau termakan, jangan lupa, jangan buat lupa ni, lupa sungguh. Orang ni contohnya dia sedar, dia tak ingat dia puasa, dia makan bismillah, makan sampai kenyang. Bukan sangat kenyang, sedawa dah dia. Anak dia ke siapa, dia suami ke situ. Itu tak puasa hari ni. Astaghfirullahalazim, hari ni 1 Ramadan ya. Dia pun dah berhenti dah. Pergi basuh mulut cepat-cepat. Puasa dia sah. Sehingga Nabi SAW bagi tahu, siapa dia makan dan minum kerana terlupa di bulan Ramadan, orang tu Allah Ta'ala bagi dia makan dengan minum. Tapi jangan ulangi balik. Itu je lah. Yang kedua, melakukan persetubuhan. Ini panjang cerita. Yang ketiga. Yang keempat, apabila keluarnya haid ataupun nifas, maka terbatallah puasa secara automatik. Itu dia panggil perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama tentang puasa batal tak batal. Kemudian syarat nak puasa, iaitulah ada kemampuan. Sekarang ni kita sakit. Sakit itu setakat mana? Allah nah dalam Quran, faman kana minkum maridan. Bahkan ayat 185 setelah turunnya ayat wajib puasa, Allah ulang sekali, wa man kana maridan aw ala safari. Maknanya 2 kali diulang dalam Quran orang yang sakit. Sekarang ni kalau orang sakit, bagaimana keadaan dia sakit? Kesakitan dia tu bukannya dia boleh reka sendiri. Aku sakit ni. Habis makan je lah. Apa yang kau sakit? Jalan-jalan tadi tersepak kaki, tersepak tunggu kayu, berdarah, makan, berdarah ibu kaki, makan. Lah, kita kata bukan itu. Allah sebut maridan, mana sakit sungguh yang tak larat nak berpuasa. Bahkan doktor kata kalau kau puasa melambatkan melewatkan sembuh ataupun menambahkan mudarat, itu barulah sakit yang dibenarkan untuk buka puasa. Sama juga dengan orang travel, orang musafir dengan SOP yang telah dibenarkan oleh syarak, dia berhak untuk buka puasa, tapi ingat bukan free. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia kena ganti pada hari lain. Tidak semudah yang kita cakap. Mana kita ada ganti pada hari lain. Ganti hari lain itulah yang kita rasa berat. Sehingga kan wanita sebahagian daripadanya sanggup beli pil makan ubat nak tahan haid. Semata-mata tak sanggup nak ganti pada hari lain. Di saat orang lain makan, minum, rumah terbuka, kita duduk qada puasa. Dia kata baik aku puasa bersama orang daripada aku puasa seorang-seorang. Maka para jemaah sekalian, itu yang kita jelas. Cuma timbul lagi masalah kesihatan sekarang ni. Jadi kalau satu lagi kita ada kategori orang tua. Orang tua yang tak larat nak puasa. Dia sihat tapi tak larat nak puasa. Mungkin separuh hari boleh. Mungkin dia boleh puasa sampai zuhur. Mungkin lepas pada zuhur dia jadi letih lembek. Maka orang ini juga diberi keizinan untuk gantikan puasa itu dengan bayar fidyah. Bayar fidyah. Nah, dalam Qurannya ayat saya baca tadi, Allah kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dia bagi makan setiap hari. Tapi penilaian dia layak tak layak untuk buka puasa bukan dia sendiri yang buat. Eloknya dijumpa dengan doktor yang Muslim mengesahkan bahawa orang ini memang tak larat. Ataupun tanyalah ustaz-ustaz yang berdekatan tadi. Saya ni begini-gini keadaan. Boleh tak boleh buka puasa? Tapi kalau kita benarkan dia seorang buka puasa dengan kepahaman dia sendiri, saya rasa ramai pula orang yang mencari alasan untuk tak berpuasa. Jadi mana orang sakit? Hari ni musim COVID ni, kan? Biasanya kalau orang KKM panggil ni korek hidung ni panggil ni. Batal tak batal puasa? Itu pun satu masalah. Sama juga kalau orang kena vaksin, batal tak batal? Jadi alhamdulillah sudah keluar dah pandangan daripada para ulama kita, contohnya telah dikeluarkan oleh suntikan vaksin tidak membatalkan puasa. Sama jugalah dalam masalah kalau kita kena swab, kena korek hidung lah senang. Jadi ada kebatal. Kita zaman dulu nak masuk tangan, itu pun tak berani. Jadi kita kata tengoklah majlis fatwa yang mengatakan tidak batal. Kalau kena injek masuk air tengah hari pun tidak jadi masalah. Kita mengatakan yang jadi masalahnya bila orang tu tak nak puasa, itu jadi masalah.
Tapi kalau orang itu nak berpuasa dengan halangan-halangan ataupun kesihatan yang ada hari ini tidaklah bermasalah sangat, maka kita mengatakan rukun puasa itu niat yang pertama, yang keduanya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Anda nampaklah Ustaz Husni selaku kita duk tengok perhatian secara mudah-mudah, masyarakat kita ni memang jaga sungguh. Lebih-lebih lagi masyarakat Islam Melayu ni. Jaga sungguh SOP dalam bab yang tak masuk ni. Nak korek hidung pun tak berani. Nah, duduk dekat trafik light tu dulu korek-korek juga, sekarang ni merah hidung kot luar ya. Nak hilang gatal. Tapi yang kita bimbang hari ni, ini yang kita bimbang ni. Yang kita bimbangnya kita tak ambil peduli sangat dengan perkara yang menghapuskan, mengikis, menghilangkan pahala puasa. Itu yang kita takut. Puasa tapi cakap lebih-lebih. Mari tanda-tanda kiamat ni, orang tak bercakap dah dengan mulut. Dia bercakap dengan apa? Dengan tangan. Tuan-tuan duk baca surah Yasin setiap minggu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari kiamat esok orang tak bercakap dengan mulut. Mulut kena tutup. Kan? Yang bercakapnya tangan, kaki yang bercakap. Habis ketika itu kita kena ingat, sekarang ini zaman kita hari ini pun orang tak bercakap dengan mulut, mula bercakap dengan tangan. Yang bercakap dengan tangan, yang bercakap dengan apa? Pihak kementerian sudah membuat amaran. Jangan sebar-sebarkan fitnah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, berpuasalah kita, puasa anggota kita, puasa jari-jari kita ni daripada duk share benda-benda yang tidak sabit, yang tidak sahih, yang boleh menimbulkan huru-hara, bahkan yang lebih dahsyat memfitnah orang lain. Hati-hati tuan-tuan. Kata sebagaimana kata para ulama, jangan puasa yang tak masuk je, yang keluar juga kena puasa. Barulah lengkap puasa kita. Kita kata itulah puasa yang kita cari. Mudah-mudahan puasa ini boleh meraih takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Fadilatul Syekh Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman atas ulasan yang telah diberikan, dan sedikit sebanyak kita memahami hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Yang penting kita mencontohi inspirasi dan juga ruh Maryam alaihissalam, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku hari ini bernazar untuk Tuhanku agar aku berpuasa. Bagaimana Maryam alaihissalam memberi isyarat kepada kesempurnaan puasa itu adalah dengan menjaga lidah. Ya, dengan menjaga perkataan dan menjaga bicara. Hari ini aku tidak akan bercakap dengan sesiapa. Maknanya waktu tu dia berpuasa daripada bercakap. Tapi ini kita juga, puasa kita bukan terhenti sekadar menahan lapar dan dahaga. Tahan juga daripada salah dan ulah bicara. Hukum hakam sudahlah jelas. Usahakan sebab bukan alasan. Lidah kita biarlah beralas agar sempurna puasa kita laksanakan. Saya nak teruskan kepada yang berbahagia Ustaz Zuna Dr. Nizamuddin Zakaria. Jadi tadi kita telah mendengar bicara daripada Tuan Guru kita mengenai hukum hakam berpuasa. Kali ini kita nak berpindah untuk kita membincangkan pula tentang berbalik kepada usia kita. Kita nak singkap balik tirai usia kita semua. Saya yakin rata-rata Ramadan sudah kita ulangi berpuluh kali dalam kehidupan kita. Ataupun mungkin kalau yang mula puasa lewat tu barangkali baru belas tahun lah. Tapi yang berpuasa sejak daripada akil baligh sampai hari ini, yang mendengar hari ini sudah tentu puluhan tahun Ramadan dilalui dalam kehidupan. Namun malangnya kita masih berada di takuk keimanan yang lama. Sukar untuk kita nak merencana perubahan, apatah lagi menyuburkan taubat dalam diri kita. Apakah itu tandanya kita ini hamba Ramadan? Mohon penjelasan yang berbahagia Syekhuna Dr. Nizamuddin Zakaria. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Husni atas kupasan dan juga rumusan yang cantik bagi setiap soalan-soalan. Saya tertarik dengan bagaimana garapan ayat-ayat yang dirumuskan. Masya Allah, macam PUC pula. Bagi round yang kedua ni adalah persoalan yang menjadi titik pertanyaan kita. Saban tahun kita Ramadan, dan Ramadan masih lagi tidak pun menyebabkan kita berubah
dan masih lagi tidak pun menjadikan kita menjadi hamba yang muttaqin sebagaimana yang diharapkan, la'allakum tattaqun. At-taqwa itulah yang kita nak pertingkatkan. Puasa perlu kita letakkan matlamat dan kenapa kita berpuasa. Bagaimana kita sambut Ramadan yang mendatang ini, lagi berapa hari lagi? Kan, lagi 2 hari lagi. Jumaat, Sabtu. Maka kita akan bersama dengan Ramadan. Maka pastikan sebelum kita nak bersama dengan ketibaan Ramadan, sejak daripada Rejab lagi rupa-rupanya telah pun dimulai dengan sambutan dan persiapan. Disebutkan para ulama sebagai Syahrul Al-Ghars, bulan untuk kita menanam benih-benih ketakwaan itu. Bulan yang sepatutnya sudah kita mulai dengan tadarus, mulai dengan bersedekah, mulai dengan memohon ampunan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru melihat kepada kedatangan Ramadan yang mulia ini, perlu kita ada macam mana cara nak menyambut ketibaan agar bila Ramadan itu bertandang dalam hidup kita, dia bukan dalam keadaan yang mana baru nak mula, baru nak tadarus, baru nak istighfar, baru nak bertaubat. Yang itulah yang menyebabkan kadang-kadang terkejut. Oh, Ramadan dah. Dan kadang-kadang ada yang sampai ke sudah dia tak tahu ni. Itu Ramadan, itu tarawih, itu witir. Belum tadarus lagi. Berlalu begitu saja. Yang dia suka hanyalah raya. Bulan untuk nak menyambut iaitu raya. Kadang-kadang malam pertama lagi, kadang-kadang ada gerai-gerai sudah siarkan lagu. Berlalulah sudah Ramadan. Belum lagi, baru malam pertama nak berlalu apa. Kadang-kadang itu. Bagaimana kita nak menyambut Ramadan? Dalam hadis Nabi SAW, Allah dalam firman-Nya yang merupakan hadis kursi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, iaitu aku ni sebagaimana engkau sangka aku. Sebagaimana kita sangkakan Allah nak bagi tawaran kepada kita, nak ampunkan kita, nak berikan iaitu program untuk menggilak takwa kepada kita, maka kita mesti letak kepada Allah Subhanahu wa taala harapan supaya Allah moga-moga ampun kita. Allah mempermudahkan untuk kita berpuasa. Allah mempermudahkan untuk kita qiyam, untuk kita bertarawih, untuk kita mendapat Lailatul Qadar. Maka sebagaimana itulah juga kalau kita tengok Ramadan ni, macam mana kita layan Ramadan, itu yang kita dapat. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan Ramadan, moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah turunkan rahmat dan berkat dan rezeki murah kepada keluarga kita. Tapi kalau kita sambut pun tidak, sibuk dengan benda-benda yang lain, maka ketepikan kesibukan itu. Kalau nak beli barang, ketua situ benda. Kalau nak beli barang, jangan beli malam-malam Ramadan tu baru nak beli. Ni kalau nak beli malam. Kok nak cari tepung, nak cari beras kan, nak buat menu nak berbuka. Janganlah malam waktu tu nak tarawih, malam tu juga angkat troli. Orang dah tarawih. Kan? Orang tarawih, tiba-tiba dia sibuk pula pergi ke pasar raya. Bawa semua satu rakyat jelata dengan isteri dengan anak-anak. Bawa semua pakai itu. Nak jajan, nak itu, nak ini. Maka kalau nak disiapkan, rumah dibersihkan. Rumah dikemaskan. Disapu dengan cantik. Surau, masjid. Dan kalau nak cari barang-barang pun, maka benda-benda yang kesibukan itu kita letakkan pada luar Ramadan. Agar kita benar-benar sambut Ramadan dengan benar-benar kita sambut dengan penuh kehormatan. Dan kita memuliakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah satu iaitu kata-kata yang hebat yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tak kala Umar dia marah kalau orang berkata Nabi sudah wafat. Lalu ketika melihat keadaan Umar yang sudah tidak boleh tahan dan tidak boleh kawal kemarahannya, maka ketika itulah Sayyidina Abu Bakar ni bagi nasihat kepada Umar dan kepada seluruh masyarakat. Dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
siapa yang menyembah untuk Nabi Muhammad. Tapi dalam konteks kita ni, siapa yang sembah yang lain daripada Allah, Ramadan pun akan tamat. Barang siapa yang menyembah Allah, man kana ya'budullah, siapa yang sembah Allah, buat kerana Allah, lillahi subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu maha hidup yang tidak akan mati. Dan Allah sebut juga dalam firman-Nya surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehinggalah datang kepada kamu kematian yang meyakinkan. Yang dimaksudkan seperti tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, al-yaqin di sini bukanlah bermaksud keyakinan, tetapi yang dimaksudkan ialah kematian yang pasti. Iaitu sembahlah Allah sehingga kamu mati. Sebab itulah bila berakhir je Ramadan, tengok apa yang Allah atur carakan, apa yang Allah programkan. Habis saja Ramadan, esoknya Syawal. Syawal itu dah dikira sebagai permulaan untuk miqat zamani, itu musim haji bermula. Dan tidak maknanya sekadar bulan puasa kita berpuasa wajib dengan bulan Ramadan. Bahkan daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari menyatakan, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Seolah-olah berpuasa selama setahun. Lihatlah betapa Nabi Adam yang usianya mungkin sampai 1000 tahun juga berpuasa. Puasa Nabi Adam AS, puasa 13, 14 dan juga 15. 13, 14 dan 15. Ya. Itu puasa tu Adam. Puasa Nabi Daud yang paling hebat juga. Nabi Daud itu Rasulullah katakan, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa iaitu satu hari dan dia berbuka esoknya. Separuh daripada setahun itu dipenuhkan dengan berpuasa. Nabi Allah Yusuf bila ditanya kenapa Tuhan berpuasa dalam penjara di Mesir, aku kosongkan perut agar aku lapar, dan perut yang kenyang, kalau kenyang penuh sangat, aku terlupa orang miskin. Ini menyebabkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, falsafah dan juga hikmah di sebalik terjadual dan terprogramnya puasa untuk kita meraih ketakwaan, untuk kita menjadikan bulan ini untuk taqarrub kita kepada Allah. Bulan puasa inilah yang menyebabkan tuan-tuan dirahmati Allah, yang menguji ketulusan dan keikhlasan. Benda-benda yang lain kita boleh tunjuk, balik haji, balik umrah, dogol kepala kita. Boleh kita tunjukkan kita dah bayar ni, ada resip bayar zakat, ada resip kita bagi bantuan dan sedekahan. Tetapi puasa tidak boleh nak ditunjuk-tunjukkan. Ini menunjukkan bahawa puasa ini ketulusan, dan itulah tujuan berpuasa untuk kita lillahi subhanahu wa ta'ala. Imam Malik bila ditanya macam mana kitab Muwatta itu boleh kekal di tangan-tangan umat, di tangan-tangan masyarakat dan di kalangan orang ramai, maka dia berkata dengan kata-katanya, maka lillahi baqi. Apa yang buat kerana Allah itu yang kekal sebenarnya. Maka kita kena faham, sebenarnya puasa ini nak bagi kita punya nawaitu kita benar-benar diperkasakan hanya kepada Allah. Dan Allah pun kata, fa illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Kecuali puasa itu milik aku. Dan Allah pun akan memberikan pahala, nak bagi pahala kepada orang yang bersabar dan bermujahadah ini tanpa ada hisabnya. Sedangkan amalan yang lain pahalanya 10, amalan puasa tidak ada hisabnya. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar tidak ada hisabnya. Sebab itulah tuan-tuan, dalam iftitah kita semayang, apa yang Allah ajar kita untuk kita menyebut di hadapan Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am ayat 162, 163. Yang kita baca waktu iftitah. Ini menunjuk kata hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah. Sebab itulah tuan-tuan, marilah sama-sama kita pasakkan niat yang betul. Dan nawaitu kita bukan kerana adat, bukan kerana disebabkan kita takut malu kat orang tak puasa ni kan. Tak, bukan kerana itu. Bukan kerana kita takut kena tangkap dengan van jenazah. Dan ada pula kadang-kadang kena tangkap dengan van jenazah, dia mengaku saya bukan orang Islam, saya orang Siap. La haula wala quwwata illa billah. Tegamak dia sampai menafikan dia itu orang Islam. Justru jagalah akan
ke istiqamah kita dan konsisten kita. Jangan hanya bulan puasa kita ingat Allah, bila habis berpuasa kita terlupa lagi, kita terlupa Allah. Dan macam kurma lah tamar. Bila bulan Ramadan, keingatan kurma dari Timur Tengah. Bila habis Ramadan, terlupa ada tamar. Wahad, terus kalah tamar itu. Nabi berjumpa dengan Muaz, pegang tangan dia. Nabi kata, aku nak ajar kepada engkau. Dan aku cinta kepada engkau. Satu amalan yang menyebabkan engkau akan terus beristiqamah dan engkau terus menerus mencantik ibadat engkau. Maka bacalah ketika wirid selepas habis sembahyang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita baca doa ni kata. Itu Allahumma, ya Tuhan, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk aku ingat sentiasa kepada engkau, wa syukrika, dan juga bersyukur, wa husni ibadatik, dan mencantikkan ibadat. Waktu nak berbuka itu banyak ingat kepada Allah. Waktu bersahur banyakkan istighfar. Waktu asharihum yastaghfirun. Waktu bersahur, waktu itulah banyak kita beristighfar. Waktu nak berbuka macam itulah juga banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ka'ab pernah berkata radhiyallahu taala anhu, man shama Ramadan wa huwa yuhaddits nafsahu annahu idza kharaja Ramadan asarahu fasiyamuhu mardud. Dengan sebab itulah berkata Ka'ab radhiyallahu taala anhu, barang siapa puasa kemudian dia berazam, dia kata, lepas puasa ni aku taubat, aku tak naklah, letihlah puasa ni tarawih, aku nak buat maksiat balik, maka tertolaklah akan keberkahan puasa ni. Dan ditanya Bishr Al-Hafi rahimahullah tentang golongan manusia yang hanya kuat semangat ulun beribadat dan rancak beribadat bulan puasa, bila habis puasa rancak berdosa pula. La haula wala quwwata illa billah. Bila dia tanya, kenapa ada kumpulan yang mana rancak beribadat, berpahala bulan puasa, habis puasa dia terlupa. Fa idzan salakha Ramadan taraku, bila habis Ramadan dia tinggal amal ibadat, maka dia berkata bi'sal qaum, maka rugilah dan amat-amatlah, itu malang bagi sesuatu kaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Hanya ingat Allah pada bulan Ramadan. Hanya sedekah bagi orang yatim, bagi orang fakir miskin bulan Ramadan. Habis-habis yang selepas itu Syawal, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram, Safar, kesian anak-anak yatim. Kesian mak tahfiz, tak ada lagi bantuan. Maka itu kita tak nak semangat-semangatan, kita tak nak musim-musiman. Kita hendaklah teruskan, iaitu ibadat dengan fastaqim kama umir. Ayat yang Abdullah bin Abbas kata yang mengubankan Nabi Muhammad yang paling berat nak ditanggung bebanan untuk beristiqamah. Maka sama-samalah kita kekal istiqamah dalam ibadat kita, dalam iaitu keimanan dan ketakwaan dengan sesuai setiap Jumaat. Sebab itulah saban minggu di corong-corong mimbar khatib akan kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Eloklah, iaitu komunikasi dan siar raya pada setiap Jumaat agar kita senantiasa kekal bertakwa dengan keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu saja Ustaz Hamzli untuk kali ini, dan saya serahkan kepada Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nizamuddin Zakaria atas ulasan, dan saya kira cukup banyak poin-poin daripada kalam-kalam ulama, daripada pengalaman para nabi dan seumpamanya yang dikongsikan, yang mampu menyubur dan memugar keinsafan dan kesedaran agar kita mampu merencana ibadah Ramadan kita sehingga kita benar-benar menjiwai dan akhirnya berjaya untuk kekal dengan momentum Ramadan sehinggalah kita tiba dalam sesi Ramadan yang seterusnya untuk kita recharge ataupun kita segarkan semula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ulasan kali ini pantun 8 kerat, musafir kelana dahaga kehausan, ambil air dari perigi, hilang dahaga teruskan berjalan agar sampai ke destinasi. Siapa yang menyembah Ramadan, ia datang dan juga pergi. Siapa menyembah Ar-Rahman, dia kekal lagi abadi. Alhamdulillah, kita akan meneruskan forum ini. Kita telah pun selesai 2 pusingan
2 pusingan wajib dan kita tiba ke jam 11.49 pagi. Saya cuba melihat di kedua-dua medium Zoom meeting kita dan juga di medium live di live KKMM ataupun di wall ataupun di laman KKMM Facebook dan seumpamanya. Saya sangkakan ada soalan, rupa-rupanya sahabat-sahabat kita ni buat nota. Alhamdulillah. Dia buat nota, macam-macam nota dia buat. Kesimpulan-kesimpulan mereka juga buat cantik, masya-Allah. Terima kasih. Yang mungkin saya boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat kita dalam ruangan ini, antara komentar-komentar yang dikongsikan, ibadat yang dapat 120% sambutan hari raya. Itu dia. Kemudian siapa yang sembah Nabi Muhammad baginda wafat tapi Allah tak hidup. Yang ni rumusan daripada kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jangan masuk puasa dengan masuk sahaja, puasalah juga dengan yang keluar. Puasa jangan menghakis pahala puasa, puasa tapi cakap lebih bukan dengan lidah lagi tetapi hari ini dengan tangan. Qada puasa, baik puasa sama-sama orang daripada puasa seorang-seorang. Ini pun mahal juga ni. Baik puasa dengan orang daripada puasa seorang-seorang. Kesunyian kita berpuasa nanti. Okey. Kemudian suntikan vaksin tak batalkan puasa, siapa sakit, musafir dan sebagainya. Dan yang lain-lain itu juga perkara-perkara yang dikongsikan, nampak penonton-penonton kita dan juga warga KKMM dan juga mereka yang menonton bukan saja saya kira daripada KKMM, kita juga sharekan sesi ini dengan mereka yang lain. Jadi terima kasih atas ulasan, komentar dan juga nota-nota yang telah dibuat. Moga-moga nanti dalam masa-masa yang akan datang mungkin kita nak refresh balik, kita boleh tengok balik, dan saya kira sesi ini akan kekal berada di dinding posting ataupun di wall KKMM untuk kita rujuk kembali dan mungkin kita dengar semula part-part yang mungkin kita tertinggal. Maklumlah kita mendengar secara online ini macam-macam. Saya sendiri pun dekat 5 panggilan diterima setengah tu, kena tolak semua. Sebab apa? Sebab kita sedang melaksanakan ni dan dalam alhamdulillah saya kira ramai di kalangan kita yang mendapat manfaat. Jadi sebelum saya mengakhiri, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada tengah hari ini, dan saya berikan kesempatan untuk kedua-dua ahli panel, dimulakan dengan yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit untuk membuat sedikit kesimpulan. Dipersilakan, ya Fadal. Terima kasih kepada Ustaz Husni dan terima kasih kepada pihak kementerian. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung perbincangan. Tajuk di awal saya sebut tadi tentang mujahadatun nafsi fi Ramadan. Kita kata inilah peluang yang besar di saat orang lain sedang bermujahadah, orang lain sedang mencari kebaikan, kita juga kena cari. Masuk dalam qafilatul khair, masuk dalam kumpulan yang baik ini. Dan anggaplah Ramadan sebagai satu madrasah atau ken latihan, di mana kalau kita ambil betul-betul, insya-Allah manfaat kesan dia, samarah dia ataupun buah daripada latihan itu akan memberi kesan kepada kita pada bulan-bulan yang berikutnya. Kita ada 11 bulan pula di hadapan nanti untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena itulah kata di para ahli motivasi, dia kata ketika besi masih panas, kita mampu untuk nak canai, nak buat apa? Nak buat pedang boleh, golok boleh, kapak boleh. Tapi kalau dia sudah sejuk, kita sukar untuk nak membentuknya. Maknanya bila kita mari Ramadan, panasnya Ramadan memberi kesan kepada jiwa kita, dan selepas daripada itu momentum selepas Ramadan juga jangan lupa untuk kita teruskan beristiqamah. Nak tarik Ramadan jadi di bulan Syawal tak mungkin, tapi ruh Ramadan boleh dibawa ke bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan persiapan awal ini kita mantapkan perjalanan kita dan kita akhiri dengan kebaikan, dan kita akan mendapat meraih kesan ataupun buahnya yang baik, insya-Allah. La'allakum tattaqun. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru. Diteruskan dengan Dr. Nizamuddin untuk membuat kesimpulan. Tafadhal Masyura. Terima kasih Ustaz Husni dan juga Dr. Abdul Basit. Kesimpulan yang boleh saya simpulkan, menanti ketibaan yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yang penuh dirindui, maka biar kita dalam keadaan apa sekalipun, maka hendaklah kita tempuhi
bahawa kefarduan dan kewajipan berpuasa, walaupun kita sibuk, walaupun tengah duduk siapkan projek ke, kena berbengkel ke, kena buat apa-apa kerja macam semesta sekarang, pengajian yang perlu dihadapi di universiti, kelas kuliah, kelas tutorial, kita kena bersemuka, ada yang hybrid, semua kita kena faliyasum, kena taat kepada perintah Allah. Iaitu ketika mana Ramadan itu sudah pun menjelang tiba, faman syahida minkum syahra, maka bila dah sampai Ramadan, maka jangan mengelak lagi. Taat kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Itu sikap yang benar-benar wujud yang perlu kita kena ada. Kita tidak akan mengelak daripada kefarduan puasa. Perkara yang kedua yang ingin saya simpulkan untuk kita beralih kepada musim yang sebaik-baik musim, bulan yang sebaik-baik bulan, maka bulan yang Allah ampunkan dosa kita yang terdahulu. Maka kalau begitu kita bermaaf-maafanlah sesama manusia. Allah nak ampunkan kita sesama kita pun bermaafanlah ataupun ampunlah sesama kita. Kita malu dan kita kadang-kadang terkilan. Kadang-kadang ada dendam dan ada mungkin dengki, ada orang yang masih berhasad sekian lama tidak iaitu bermaaf-maafan sesama umat Islam. Apatah lagi sesama kaum keluarga yang tercinta. Dengan ibunda, dengan ayahanda, dengan kekanda, dengan adinda. Maka hubungi dan kalau boleh bertemu sebelum Ramadan dan minta kemaafan. Jangan ditunggu pagi lebaran barulah maafkan aku zahir dan batin. Kenapa perlu tunggu pagi raya, pagi lebaran baru nak kosong-kosong? Sedangkan sebelum Ramadan kita perlu dah bermaaf-maafan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita bersiap siaga dengan ketibaan musim yang begitu syarat dengan program yang tersendiri. Yang perlu ada atur cara yang begitu kemas, yang begitu tersusun, yang perlu kita letakkan target KPI nak buat apa bulan Ramadan. Kurangkan tidur kita, kurangkan makan kita. Alhamdulillah lunch dengan breakfast dah tak ada. Kecuali waktu berbuka. Jangan kita hentam perut kita dengan belasah betul-betul pula. Kerana waktu itu perut kita masih orang kata dalam keadaan yang kosong. Maka dengan tamarlah, dengan tamarat, dengan rutak, dengan air. Dan itu yang sebenarnya kita perlu didik perut kita agar dapat kerehatan yang sebaik-baiknya selama setahun. Sebulan diberikan kerehatan. Mulakan tuan-tuan yang dirahmati Allah dengan ucapan tahniah, bertahniah sesama kita, sesama kawan, taulan, sesama jiran, dengan WhatsApp kumpulan. Wujudkan tahniah dengan ketibaan Ramadan. Tampak kita benar-benar itu berbesar hati dengan kita membukarkan dan mensegarkan ucapan-ucapan kesyukuran dengan ketibaan tetamu agung. Juga kita sebagai suami, kebetulan kita ni semua laki belakang, Ana, Ustaz Usni, terbasikkan. Semua ni lelaki belakang. Saya pun nak pesan diri saya dengan kaum warga semua yang lelaki. Bantulah juga isteri yang menyediakan juadah berbuka. Yang juga menyiapkan sahur di kala pagi yang begitu dini hari. Tolonglah sama. Kita pun nak dapat pahala juga memberi makan kepada orang yang berbuka. Maka kalau boleh kita bantu, tolong ringankan isteri kita yang di dapur, yang menyiapkan juadah. Dan berbuka itu buatlah yang seadanya saja. Bukalah sampai sakan penuh meja. Terlupa pula bahawa kita akan berterawih dan berwitir di malamnya. Itulah sama-samalah kita jaga akan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama insan. Banyak berdoa, banyak juga kita mempelajari, mengelak, menyemak balik bab hukum hakam. Kerana mungkin sesi forum ni tak sempat, tak dan kan. Kita nak semak semua hukum hakam berpuasa, syarat-syarat sah berpuasa, perkara yang membatalkan isu-isu semasa yang di kala ini tentang hukum hakam berpuasa ni. Maka ambil satu masa kita selidiki, cari kitab ataupun dalam internet pun ada capaian-capaian yang boleh kita dapatkan ilmu. Dan kita cuba sebarkan dan hidupkan majlis ilmu bersama keluarga kita. Saya suka tengok di Universiti Madinah dulu, Masya Allah, petang-petang dia akan baca ayat-ayat ataupun hadis-hadis Sahih Bukhari, Fathul Bari tentang kelebihan apabila berpuasa.
Itu sebagai mengalu-alukan ketibaan puasa. Setiap hari dia akan baca hadis tentang fadilah puasa. Maka hidupkan gitu. War-warkan dalam rumah tangga kita untuk kita hidupkan dan segar bugarkan tentang fadilah berpuasa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Dr. Nizamuddin Zakaria atas perkongsian, dan juga banyak Dr. Nizamuddin reminiscing the old days in Madinah. Yang tu yang syok tu. Kalau teringat buka puasa kat Madinah, tanyalah mana-mana alumni yang ada dekat sini kan. Tanyalah sahabat-sahabat di Madinah, orang yang pernah buka puasa di Madinah, sama ada buka puasa dalam masjid tu pun kita panggil heaven dah, syurgawi dah. Belum lagi buka puasa kat luar. Masa tu kira nasi Arab hari-hari, memang tak turun berat badan bukan bulan puasa, cerita dia. Alhamdulillah, ala kullin itu menunjukkan betapa meriahnya Ramadan disambut. Betapa meriahnya menghidupkan Ramadan. Dan budaya itu sewajarnya berada dalam negara kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Dan insya-Allah akan lahir. Budaya ini akan terus berkekalan. Kita tinggalkan legasi keimanan, legasi mewarisi, dan juga legasi yang akan meneruskan ihya Ramadan daripada kita yang merencanakan, insya-Allah akan terkirim pahalanya nanti saat kita menanti keabadian di dalam barzakh menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir daripada saya mohon maaf atas salah kata, tersalah bicara, tersalah gurau senda. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya dan kekurangan ilmu sepanjang memoderatorkan ataupun memudahcarakan perjalanan forum pada hari ini. Takwa itu harapan Allah, itulah matlamat siam Ramadan. Forum kita selesailah sudah, manfaat ilmu kekal berpanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.